Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada syarah dan rakan-rakan. Pada hari ini kami daripada kumpulan 5 daripada subjek Insan Guru Profesional KPJ 3013 akan membentangkan wawancara Insan Guru Profesional. Seterusnya. Ahli kumpulan kami ada 5 orang. Yang pertama Muhammad Adham bin Abdul Malik, saya sendiri. Kemudian Ahmad Aminuddin bin Haris dan Muhammad Fidaus bin Abdul Fattah, Sofia Hanani binti Syahrum, Soebah binti Muhammad Rozi. Seterusnya. Okay, berdasarkan wawancara yang kami telah lakukan, kami dah tanya latar belakang 2 orang guru, iaitu guru tahfiz dan seorang guru ialah guru daripada subjek matematik. Guru tahfiz yang pertama adalah Ustazah Najwa binti Musa, berasal daripada Ipoh Perak, sudah berkahwin dan beragama Islam. Pekerjaan guru tahfiz, pendidikan Sekolah Kebangsaan Putih Ipoh Perak, kemudian Sekolah Raja Perempuan Takyah Ipoh Perak, dan Ustazah melanjutkan pelajaran ke Diploma Tahfiz Al-Quran dan Qiraat Darul Quran Kuala Lumpur Selangor. Kemudian Universiti Al-Azhar Mesir dan dalam bidang tahfiz Quran dan Qiraat. Kemudian pada tahun 2009 Ustazah mula mengajar sebagai guru Jawi sehingga 2015, dan pada 2015 Ustazah mendapat temuduga untuk menjadi seorang guru tahfiz Madam Ulal Bab di Sekolah Berasma Penuh Integrasi Rawang. Okey, guru yang kedua adalah guru matematik, iaitu Cikgu Yusri bin Alias, sudah berkahwin, berasal daripada kampung Pangkal Cuit, Macang, Kelantan. Beliau lahir pada 24 Julai 1971, berumur 51 tahun. Sekarang beliau dalam pekerjaan dalam seorang guru. Beliau mengajar subjek matematik dan sains. Daripada pendidikan pula, pada tahun 1978 sehingga 1983, cikgu bersekolah di Sekolah Rendah Pangkal Cenderih, Cuit, Macang, Kelantan, dan seterusnya 1984 hingga 1988 Sekolah Menengah Sains Macang. Seterusnya 1989, 1991 Asasi Sains Universiti Malaya, dan 1991 hingga 1995 ijazah sarjana muda dengan pendidikan sains di UM. Dan ringkasan untuk guru matematik ni pada sekarang, pada tahun 2020, cikgu dipertanggungjawabkan menjawat jawatan sebagai guru kanan sains dan matematik. Okay, sekian daripada saya teruskan dengan sahabat saya. Soebah. Baiklah, soalan kedua iaitu apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan? Jadi jawapan daripada guru tahfiz, Ustazah membahagikan kepada 3 aspek, iaitu sifat peribadi, yang kedua tingkah laku dan teladan, dan yang ketiga ialah sifat kualiti profesional. Jadi Ustazah terangkan lebih lanjut apakah yang perlu ada pada sifat peribadi, iaitu seorang guru perlulah mempunyai hati yang baik, bertimbang rasa, ada unsur jenaka, iaitu guru pandai mengambil hati dan pandai juga untuk mewujudkan suasana riang waktu belajar, dan seorang guru itu perlu sabar, bertanggungjawab, yakin dan ada sifat kepimpinan. Dalam aspek yang kedua iaitu tingkah laku dan teladan, guru harus menepati masa, berpakaian kemas, sopan santun dan bersifat positif. Manakala aspek yang ketiga iaitu sifat kualiti profesional, seorang yang sebelum memasuki bidang perguruan ini perlu ada sifat ingin tahu, sentiasa mencari punca kepada sesuatu permasalahan jika timbul, suka membaca, ada kemahiran bertutur untuk memperkemaskan lagi kemahiran bercakap, dan ada daya usaha untuk ubah suasana menjadi lebih aktif. Seterusnya jawapan daripada guru matematik iaitu cikgu
memberikan 4 kriteria sebelum menjadi seorang guru, iaitu seseorang itu perlu sentiasa kemas, memperbaiki atribut dan attitude, menjaga tutur kata dengan pelajar dan masyarakat, dan yang terakhir ialah tidak mencampur tangan di dalam bidang politik, iaitu perlu seimbangkan kehidupan seorang guru dan kehidupan peribadi. Okey, seterusnya. Baiklah, seterusnya untuk soalan apakah ciri atau sifat yang cikgu rasakan perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru unggul. Jadi untuk jawapan guru tahfiz iaitu Ustazah Najwa binti Musa, beliau mengatakan seorang guru itu perlu disiplin dan mahir strategi-strategi pendidikan. Seterusnya, guru yang unggul juga perlu kreatif dan pandai menarik perhatian pelajar dan bertanggungjawab kepada pelajar. Seterusnya, seorang guru itu perlu faham matlamat sebenar pendidik dan belajar daripada pengalaman-pengalaman guru yang lain, pengalaman guru-guru yang lama. Ya, seterusnya jawapan dari guru matematik pula, yang pertama bersedia menerima segala cabaran, seterusnya mempunyai target dalam mendidik, pandai menarik perhatian pelajar untuk belajar, menepati masa dan juga ikhlas dalam mendidik. Seterusnya. Baiklah, seterusnya ialah soalan iaitu apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Daripada guru tahfiz yang kami temu bual, yang pertama beliau ada mengatakan iaitu yang pertama ialah tidak mengurus masa dengan baik. Yang mana sebagai seorang guru perlulah ada mempunyai tanggungjawab. Yang mana sebagai contoh tidak mengurus masa yang baik ni seperti buat RPH waktu last minute sebelum nak start kelas baru nak buat RPH dan sebagainya. Dan yang kedua ialah menyalahkan ataupun melabel anak murid. Sebagai contoh dalam kelas hifzul Quran, yang mana kalau kita nampak anak murid tu malas untuk mengulang ataupun murajaah ataupun tasmik kepada kita selalu melabel anak murid tersebut sebagai malas dan sebagainya tanpa berbincang ataupun tanpa berkomunikasi dengan murid tersebut, adakah murid tersebut mempunyai masalah, adakah kaedah pembelajaran kita ni tidak betul dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah tidak sabar. Yang mana sebagai seorang guru kita perlu mempunyai sebagai sifat yang sabar, iaitu yang mana kita perlulah sabar dalam mendidik anak murid walaupun sama ada mereka lemah dalam mata pelajaran tertentu ataupun kuat dalam mata pelajaran tertentu. Dan yang keempat ialah sentiasa mencari alasan apabila tidak mencapai maklumat yang diletakkan. Yang mana kalaulah pihak pentadbiran sekolah meletakkan maklumat ataupun objektif kepada kita janganlah cari alasan awal-awal yang kata objektif ni tak masuk akal dan sebagainya. Sebagai seorang guru kena fikir positif, cari kaedah dan sebagainya untuk capai objektif yang ditetapkan. Dan daripada guru matematik iaitu Cikgu Sri yang kami temu bual, yang pertama beliau ada kata kurang kemahiran komunikasi. Yang mana sebagai seorang guru perlu mempunyai kemahiran vokal yang mana untuk menyampaikan kaedah pembelajaran ataupun isi kandungan pelajaran dekat anak murid supaya mereka faham dengan apa yang kita ajar. Dan yang kedua ialah sombong. Dan sifat sombong ni sepatutnya kita tidak perlu ada lah. Lagi-lagi dalam ciri dalam sifat dalam karier sebagai seorang guru ataupun sebagai tenaga pengajar. Yang mana sifat sombong ni kalau kita ada, bukan anak murid dia tak suka, ibu bapa anak murid pun tak suka dan juga pihak pentadbiran sekolah pun tak suka. Dan yang ketiga ialah tidak memberi komitmen dalam kerja. Yang mana kita pun ambil sambil lewa, kita suka kita tidak bertanggungjawab dengan apa yang kita ajar ataupun kita ajar anak murid kita hanya semata-mata untuk lepas daripada tanggungjawab kita, hanya ajar tanpa tahu anak murid tu faham atau tidak. Dan seterusnya ialah sama juga seperti mana guru tahfiz kata, iaitu selalu menyalahkan anak murid. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada Firdaus. Baiklah, seterusnya saya akan membuat kesimpulan terhadap laporan wawancara yang telah kumpulan kami jalankan. Yang pertama sekali, untuk menjadi seorang guru yang unggul, seorang guru tersebut perlulah ada perasaan minat terhadap dalam bidang pendidikan. Kerana permulaan daripada minat itu akan melahirkan rasa ingin belajar yang lebih mendalam
tentang cara-cara ataupun teori-teori pendidikan yang akan diaplikasikan dalam realiti pengajaran yang sebenarnya. Seterusnya, seorang guru yang unggul itu perlu ada sifat berkorban ataupun perlu bersedia untuk melakukan pengorbanan. Kerana bila seseorang guru itu masuk di dalam bidang pendidikan ataupun pengajaran, maka guru tersebut perlu bersedia untuk sebarang kemungkinan yang berlaku, contohnya dari segi pengorbanan dalam segi masa, pengurusan untuk keluarga dan sebagainya yang berkaitan. Contoh kata, andai seseorang itu menanam bunga, tak semestinya yang tumbuh itu adalah bunga. Kebarangkalian ada juga yang tumbuh rumput dan sebagainya. Begitu juga diibaratkan dalam dunia pendidikan ni, sesuatu yang kita korbankan itu tak semestinya kita dapat. Tapi kita telah memberi sepenuhnya kesungguhan, komitmen kita terhadap apa yang kita buat, insya-Allah kita akan dapat apa yang kita usahakan. Baiklah, akhir sekali, seseorang guru yang unggul itu perlu ada sifat kasih sayang terhadap pelajar-pelajar. Kerana daripada sifat kasih sayang itu akan melahirkan sikap yang adil terhadap pelajar-pelajar dalam dalam urusan dengan pelajar ataupun guru-guru. Dan sifat kasih sayang itu juga akan memberi kesan terhadap guru-guru tersebut dalam dunia pengajaran. Jadi itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Adham. Alhamdulillah, selesai pembentangan daripada kumpulan kami, pembentangan mengenai mewawancara guru, insan guru profesional daripada dua orang guru, guru tahfiz dan guru akademik, yang mana daripada apa yang kita telah dapat daripada perkongsian daripada guru-guru yang telah kita buat temu rahmah pada tempoh hari, kita gunakan pada masa akan datang dan terapkan apabila kita dah bergelar sebagai seorang guru pada suatu hari nanti, insya-Allah. Dan daripada kami juga, kami ingin memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Kami sudahi dengan pembentangan kami. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.